Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin. الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Terima kasih pada pengurusi majlis, Tuan Imam dan seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Ikhlas, tuan-tuan guru, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, adik-adik muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam ini, malam 13 Rabiul Awal. Tuan-tuan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan kita sedar dan kita tahu kita bukanlah orang yang baik, bukan orang yang paling baik, bukan orang paling soleh. Jauh sekali orang yang suci daripada dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, kita tahu kita ada banyak kesilapan dan kesalahan. Kita juga bukan orang paling rajin, bukan orang paling soleh. Ramai lagi orang yang lebih baik lagi daripada kita. Tapi walaupun kita ni bukan orang yang baik, bukan orang yang paling soleh, bukan juga suci daripada dosa, Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam majlis, duduk dalam kuliah, duduk dalam pengajian. Saya tengok tadi dekat skrin TV tuan-tuan, banyak kuliah-kuliah pengajian dekat masjid ini. Jadi bila kita dipilih oleh Allah SWT untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, dalam keadaan kita tahu kita ni bukan orang yang paling baik, tiba-tiba Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam rumah dia. Allah Ta'ala jemput kita untuk duduk dalam rumah dia, duduk pula dalam majlis yang paling mulia di atas muka bumi, iaitu majlis ilmu. Kita tahulah kita ni memang tak layak. Maka tentu sekali lah bila dijemput itu, kita rasa bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Rasa seronok sangat-sangat. Sebab aku ni bukan orang paling baik, tapi Allah boleh pilih aku pula. Kan? Dan Allah Ta'ala takkan tersilap dalam pemilihan. Bukan tak sengaja Allah pilih kita. Kan? Mesti sengaja. Allah Ta'ala buat tu, mesti ada hikmah dia dan mesti ada sebab dia. Kenapa Allah Ta'ala pilih aku pada hari ini dan pada hari-hari yang seterusnya, insyaAllah. Tuan-tuan, itu adalah salah satu daripada motivasi utama sebenarnya untuk kita datang ke majlis ilmu. Sebab bila kita fikirkan kita tak baik, tapi kita dapat datang juga ke majlis yang baik, itu tandanya Allah nak bagi kebaikan pada kita. Kan? Seperti mana disebutkan dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah nak kebaikan bagi dia, Allah fahamkan dia dalam agama. Jadi maknanya kita datang ni bukan sebab kita baik, tapi sebab Allah nak baikkan kita. Kita datang bukan sebab kita suci daripada dosa, tapi sebab Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita, mudah-mudahan. Maka Allah pilihlah kita untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, kan? Dan itu sebenarnya cukup memberi motivasi kepada kita. Saya kadang-kadang datang ke kuliah, datang ke masjid. Pagi tadi saya ceramah di satu masjid. Kehadiran tu tak adalah terlalu ramai. Mungkin ada dalam 150 orang, kan? Begitulah, ataupun 200 orang. Masjid masih lagi kosong. Masjid kalau penuh mungkin 1000 orang contohnya. Jadi 1/5 masjid yang diisi. Pihak masjid cepat-cepat minta maaf. Dia kata, "Ustaz, minta maaf, orang tengah cuti sekarang, ramai orang balik kampung. Jadi tak ramai orang ada dekat taman perumahan kami, kan? Jadi tak ramailah orang yang datang ke masjid pada pagi ni." Saya kata, hakikat Allah SWT letak kita dalam majlis ilmu tu pun dah cukup bagus dah. Bukan masalah ramai ke tak ramai orang, tapi masalahnya adalah Allah pilih kita ke tidak. Bila Allah letak kita, syukur pada Allah SWT. Allah letak. Saya sendiri pun tuan-tuan sama juga. Bukan orang yang suci daripada dosa. Jauh sekali. Banyak dosa.
Jadi bila Allah Ta'ala letakkan dalam majlis ilmu, kita rasa syukur pada Allah SWT. Kan kalau saya tak dapat jemputan contohnya untuk datang majlis ilmu, mungkin saya pun tak dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu, mungkin kan. Tapi bila dijemput, alhamdulillah dapat datang ke majlis ilmu, maka dapatlah duduk. Maksudnya Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Kan sebab pagi tadi saya dapat mesej daripada penerbit IKIM FM. Dia kata, Ustaz, saya cemburu dengan Ustaz. Kata, Ustaz dapat pergi macam-macam majlis-majlis yang baik. Saya kata jangan lupa yang jadi DJ tu kat radio tu pun lagi ramai orang dengar ilmu ataupun kebaikan yang disampaikan. Lebih 1 juta pendengar IKIM FM. 1 juta itulah yang mendapat kebaikan kalau dia bercakap benda baik. Kan? Jadi saya kata saya pun cemburu juga dengan kamu. Kan? Jadi biarlah kita cemburu tengok orang buat baik, tak ada masalah. Saya bawa balik daripada menunaikan umrah hari Ahad baru ni. Sampai saja daripada airport terus pergi ke PWTC, ada program. Hari Isnin terus bawa kereta pergi ke Greek di utara Perak. Kan? Orang Patani banyak kat sana. Daripada situ balik ke Kuala Lumpur, program di Kuala Lumpur. Esoknya terus pagi Selamat Pagi Malaysia TV1. Daripada Selamat Pagi Malaysia dekat Angkasa Puri terus bawa kereta pergi ke Singapura. Program di Singapura tu Johor. Habis program di Singapura terus naik kereta pergi ke Melaka. Malam tadi di Melaka. Habis program di Melaka terus balik ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Pagi tadi di IKIM FM. Kemudiannya terus ke Ceras. Petang tadi ada program dan malam ni di Shah Alam. Esok ada syuting. Hari Sabtu ada program di area Selangor. Hari Ahad di Ipoh. Hari Selasa saya terbang ke USA pula, insya-Allah. Ada orang kata, Ustaz tak penat ke Ustaz? Duduk seminggu je kat Malaysia. Lepas tu balik. Dah lah isteri 2 orang pula tu. Jadi balik duduk seminggu je. Lepas tu terbang pula ke USA. Bulan 1 pun macam tu juga. Seminggu aja dekat Malaysia dan sebagainya. Tuan-tuan, saya fikir macam ni je. Saya kata bukan tak penat. Badan manusia ni Allah Ta'ala kurniakan memang ada had dia. Kita bukannya manusia luar biasa. Kan? Biasalah, memang ada penat, memang ada sakit pinggang, sakit kaki dan sebagainya. Benda tu biasa. Tapi apa yang memberikan motivasi? Motivasinya adalah kita nak dipilih oleh Allah SWT untuk duduk dalam majlis-majlis yang baik. Bila kita nak Allah Ta'ala pilih duduk dalam majlis-majlis yang baik, maka kita tak peduli dah jauh ke, orang ramai ke sikit ke, kan, kat mana pun tempat tu, pukul berapa pun. Yang penting bila Allah Ta'ala dah pilih aku untuk duduk dalam majlis ilmu, maka aku kena syukuri pemilihan Allah SWT tersebut. Kan? Jadi malam ini tuan-tuan, berganda pula kita punya kesyukuran pada Allah. Sebab Allah Ta'ala pilih kita, bukan sekadar duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid, itu pun dah hebat sangat-sangat dah. Yang mana kita tahu kita tak layak. Sekali Allah Ta'ala pilih pula untuk kita duduk dalam majlis untuk mengingati Nabi SAW. Malam tadi pun tuan-tuan dah menyambut maulid Nabi SAW. Malam ini ada lagi. Malam besok mungkin ada lagi. Dan beberapa hari ni banyak sambutan-sambutan maulid Nabi SAW. Sebahagian daripada tuan-tuan mungkin pagi tadi siap berarak lagi. Sebahagian daripada tuan-tuan pagi tadi mungkin pakai baju baru. Kan? Dapat baju Melayu 1 set. Lengkap. Percuma. Kan? Tuan-tuan, kita dipilih oleh Allah untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Dalam keadaan kita pun tahu, kita ni bukan orang yang betul-betul layak untuk digelar sebagai seorang pencinta Nabi SAW. Nak kata kita layak, nak kata kita ni lah orang yang paling rindu pada Nabi SAW, kita rasa malu. Kalau kita nak kata akulah umat Nabi SAW yang Nabi akan banggakan di akhirat nanti, kita akan malu nak sebut begitu. Sebab kita tahu banyak benda yang kita buat, Nabi SAW pun mungkin akan sedih tengok apa yang kita buat. Tapi dalam keadaan macam tu, Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu dan majlis mengingati Nabi SAW. Kita tahu bila kita bagi salam pada Nabi SAW, Nabi jawab salam kita. Dalam keadaan kita tahu kita ni banyak dosa pada Nabi SAW. Tuan-tuan, orang kan kalau menyampah dengan satu orang lain, kadang bagi salam jawab pun tak nak. Kadang bagi salam pun tak nak, orang yang menyampah tu pula jawab pun tak nak. Kan? Biasanya begitu. Tapi kita dipilih memberi selawat dan salam kepada Nabi SAW berulang-ulang kali pula. Dan Nabi SAW pasti akan menjawab salam daripada umatnya. Betapa hebatnya kita, betapa hebatnya Nabi SAW, kita ni Allah Ta'ala pilih untuk memberi salam kepada Nabi SAW.
Sebablah waktu saya ke Madinah hari itu, antara benda yang saya syukuri Allah Ta'ala pilih untuk duduk di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Bila kita pergi makam Nabi SAW, tuan-tuan, kadang kita fikirkan satu perkara, layak ke aku untuk pergi ziarah Nabi SAW? Kita ni nak pergi jumpa Sultan, macam-macam protokol, kan? Dan kalau tak ada sebab, memang tak boleh pergi, kan? Sultan pun pelik lah, ataupun pegawai Sultan pun pelik, apa hal nak datang jumpa Sultan? Kita kata saja, yalah saja, pasal mesti ada sebab. Tak ada nak minum teh sekali dengan Sultan. Memang Sultan pun, bukan Sultan lah, pegawai Sultan tu pun akan pening dengar, kan? Kalau ramai lah orang macam ni, kata habis kerja aku macam ni, teruk, kan? Nak kena layan seorang-seorang kata nak minum teh dengan Sultan. Tuan-tuan, itu baru Sultan. Ini kita cerita tentang penghulu sekalian alam, kan? Penghulu sekalian makhluk di seluruh alam, Nabi Muhammad SAW. Bila kita sebut penghulu ni, maknanya dia ketua kepada segala sultan, ketua kepada segala raja. Tapi kita boleh dipilih untuk ziarah Nabi SAW. Tuan-tuan yang dah pergi umrah, tuan-tuan yang dah pergi haji, anda cuba fikirkan macam tu. Bahkan saya bila ziarah makam Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Syria, saya pergi ke sana waktu musim perang, orang Malaysia tak pergi dah. Jadi dia punya pengawal ataupun penjaga makam tu, dia kata yang biasanya datang ke makam ini adalah orang Malaysia, dia kata. Ramai orang Malaysia datang ke makam ini, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia pun cerita pada saya, dia kata ada seorang pakcik yang datang daripada Malaysia. Dia kata datang, pergi ke makam tersebut. Pakcik tu dah tua, dia kata. Pakcik dah tua dah. Jadi bila saya tengok pakcik tu, saya pun bagi kursi pada dia untuk duduk dekat tepi makam tu. Pakcik tu tolak, kan? Pakcik tu tolak dan duduk bersimpuh di tepi makam tersebut dan menangis. Jadi dia pun tanya, kenapa pakcik menangis? Dia jawab, dia kata takkanlah aku nak duduk di atas kerusi, sedangkan aku ni kalau ikutkan dapat duduk sebelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni pun aku rasa tak layak. Tak rasa tak layak sangat dapat duduk sebelah dia. Kalau macam protokol kan, Sultan ke, Perdana Menteri ke, Menteri-Menteri ke, dia mesti ada protokol. Bukan kata menteri, Tok Imam pun ada protokol, kan? Waktu mesyuarat agung masjid contohnya, kan ada kedudukan yang tersendiri. Nazir, sebelah Nazir, timbalan Nazir, kan? Lepas tu barulah ada setiausaha, baru ada bendahari dan sebagainya. Dia bukan sebarang-sebarang orang, dia ada susun atur kedudukan. Sekarang ni bila kita dapat duduk tepi Nabi SAW, agak-agak macam mana? Dapat berdiri tepi Nabi SAW. Kubur Nabi SAW ni, para ulama punya cinta pada Nabi SAW. Mereka bila tulis bab ziarah, mereka tak sebut ziarah kubur Nabi, tapi sampai mereka sebut ziaratun Nabi SAW. Walaupun Nabi dah wafat 1000 tahun pun, mereka tulis kitab, mereka masih lagi tulis bab ziaratun Nabi SAW. Bab menziarahi Nabi. Bukan mereka tulis menziarahi kubur Nabi. Sebab merasai kehidupan ataupun hidupnya Nabi SAW dalam hati mereka. Sampai bila mereka ziarah Nabi SAW, mereka tak sebut ziarah kubur. Aku tengah ziarah Nabi SAW. Aku sedang berdialog dengan Nabi SAW. Tapi berapa ramai pula orang yang dapat datang ke Madinah, dapat duduk tepi masjid Nabi, tepi kubur Nabi SAW tu, kan, dapat ziarah Nabi, betul-betul dekat bawah kubah hijau tu. Tapi berapa ramai yang walaupun jasadnya dekat, tetapi hatinya begitu jauh daripada Nabi SAW. Yang tu kita risaukan. Tuan-tuan, disebutkan dalam kata-kata para ulama, disebutkan kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa ramai orang yang dekat itu jauh, tapi berapa ramai pula orang yang jauh itu dekat. Berapa ramai orang yang dekat itu jauh, tapi berapa ramai orang yang jauh itu dekat. Maksudnya apa? Dalam bahasa Melayu pun sebut jauh di mata, dekat di hati, kan? Ada yang jauh tapi dekat, ada yang dekat tetapi jauh. Ada orang dekat je dengan Nabi SAW dari sudut fizikal, tetapi hatinya jauh daripada Nabi SAW. Ada orang yang jauh macam kita, beribu kilometer daripada Madinah, jauh daripada Nabi SAW dari segi fizikal, tapi mudah-mudahan kita ada hati yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan begitu. Jadi kita dipilih oleh Allah pada malam ini, mudah-mudahan makin dekat hati kita dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada di kalangan umat, ada di kalangan manusia yang datang selepas daripada aku. Mereka datang selepas kewafatan Nabi SAW. Mereka itu mempunyai kecintaan yang sangat dahsyat kepada Nabi SAW.
Sangat dahsyat kecintaan kepada Nabi SAW sehingga Nabi bagi tahu orang-orang ini sanggup belanja apa sahaja yang pentingnya dapat tengok muka Nabi SAW. Hadis ni saya sebutkan tadi dengan matanya dalam bahasa Arab di IKIM FM pagi tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan tentang ada orang di kalangan umat Nabi SAW yang tak sempat jumpa Nabi SAW. Dan bukan para sahabat. Para sahabat dapat jumpa Nabi. Yang bukan para sahabat. Tapi dia punya kecintaan dia, Nabi SAW bagi tahu kecintaan mereka tu sangat dahsyat. Asyaddu hubban. Sangat-sangat dahsyat kecintaannya kepada Nabi SAW. Sehingga kalau dia perlu belanjakan segala harta dia, dia akan belanjakan yang pentingnya dapat tengok muka Nabi SAW. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Tuan-tuan, saya selalu fikir benda ni bila kita tengok orang, kegilaan orang kepada artis contohnya. Orang gila tengok artis, kan? Dia bila tengok artis tu senyum pada dia pun dia boleh menangis-nangis dah. Kan? Dia boleh histeria. Tuan-tuan, daripada zaman tahun 70-an, The Beatles dulu. Kan? Abang-abang yang minat The Beatles kan? Tahun 70-an, pakcik-pakcik. Tahu yang The Beatles ni salah satu daripada dia punya fenomena dia adalah dia menjadikan peminat dia histeria. Kan? Peminat histeria. Dia naik di atas pentas, peminat kat bawah dah menjerit tak tentu arah dah. Kan? Sebab dapat tengok muka dia orang je. Kan? Lima orang anak muda. Jadi tuan-tuan, itu artis-artis tu. Sampai sekarang sebenarnya kalau kita perhatikan, artis-artis mana-mana pun tuan-tuan. Ada artis Malaysia yang pergi ke China. Sheila Hamzah. Saya mengajar ibu dia. Dan dia ada tu forum dengan saya, dia cerita. Dia kata, dia duduk dekat China tu, setengah-setengah kalau peminat dia tu kan, maknanya dia senyum aja pada peminat dia tu, peminat dah menangis-nangis lah. Kan? Dia orang Malaysia, bukan orang Cina. Kan? Dan tak cukup dengan tu tuan-tuan, dia kan pakai tudung. Peminat lelaki dia pun minta pakai tudung juga. Peminat lelaki pun pakai tudung juga. Dia kata, kenapa pula kamu pakai tudung? Orang lelaki mana boleh pakai tudung? Dia kata, kami pakai tudung sebab kami nak tiru kamu. Kan? Nak tiru punya pasal, tak kisah dah. Pasal peminat, pasal artis dia tu pakai tudung, yang lelaki pun nak pakai tudung juga. Tuan-tuan, Islam tak masuk lagi. Kan? Mudah-mudahan Allah bagi daya. Kan? Peminat-peminat ni. Tapi maknanya bila dia tiru tu, sebab apa? Sebab dia sayang. Kan? Sebab dia suka sangat kepada orang tu, dia tiru 100%. Walaupun dia tak faham pun kenapa artis tu pakai tudung. Kan? Dia tak tahu pun orang tu pakai tudung sebab memang disyariatkan, dia kena tutup aurat dan sebagainya. Dia tak fikir benda tu. Dia fikir yang penting orang tu pakai tudung. Jadi dia pun nak pakai tudung juga. Tuan-tuan, ini benda biasa bagi orang yang suka seseorang, kan? Yang sayang seseorang. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan tadi. Kan? Sanggup belanja apa sahaja untuk dapat bertemu dengan Nabi SAW. Yang itulah kemuncaknya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, itu sikit mukadimah lah kepada ceramah kita pada malam ini. Panjang pula mukadimahnya. Nak masuk tajuk sebenarnya, laukana bainana, kalaulah Nabi SAW ada bersama dengan kita. Saya selalunya bila diberikan tajuk ini, saya teringat satu petikan di TV Al-Hijrah. Bila waktu saya muncul dekat TV Hijrah dulu-dulu, kan, sebelum kena gam lah. Jadi ada satu kali tu slot saya bagi tahu, bukan saya bagi tahu, penerbit tu disiarkan petikan wawancara dengan apa namanya ni, orang kat tepi jalan. Siapa-siapa kat tepi jalan tu, dia pun interview apa? Dia tanya, kalaulah Nabi SAW ada depan kamu pada hari ini, apa yang kamu akan buat? Itu soalan dia. Kan? Jadi orang yang jawab ni macam-macam jawapan lah. Ada yang jawab kata, kalau Nabi SAW ada depan saya akan salam cium tangan baginda. Ada orang jawab, Nabi SAW kalau ada depan mata saya akan peluk baginda kuat-kuat. Ada yang jawab, kalau Nabi SAW ada depan saya akan minta Nabi doakan saya supaya dilepaskan daripada bebanan hutang. Saya bila dengar orang tu cakap, saya pun fikir juga, kenapa lepas beban hutang yang dia minta doa? Kan bagus terus minta doa masuk syurga. Kan? Ini doa beban hutang yang diminta lepaskan, tak apa, bagus juga. Mungkin
waktu sebelum wartawan sua mikrofon tu, memang bank baru telefon dia kan, bila nak bayar loan kan, contohnya. Jadi wartawan sua mikrofon, itulah doa yang dia minta kan. Dia kata kalau Nabi ada depan saya, memang saya minta dah, minta lepas beban hutang. Okeylah. Jadi saya pun bila dengar semua soalan, semua jawapan tadi tu, dia orang tanya saya pula, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Saya kata, baguslah, semua jawapan tu tanda sayang pada Nabi SAW. Itu semua tanda sayang lah tu, betul lah. Tetapi yang sepatutnya kita fikirkan, kalaulah Nabi SAW ada bersama dengan kita selalu kena bayangkan, Nabi SAW kalau ada bersama kita, Nabi senyum ke sedih tengok kita. Itulah yang selalu sangat kita kena bayangkan. Bukan semata-mata kita nak cium tangan baginda ke tidak. Itu tak susah dari sudut logik akal. Sebab Nabi SAW tu memang sangat sempurna. Memang sangat mudah untuk orang kagum pada Nabi SAW. Sangat mudah untuk orang sayang pada Nabi SAW. Dari sudut logik akal macam itulah. Senang. Sebab Nabi SAW memang komplit. Kan? Jadi senang kalau kita nak sayang baginda SAW. Saya sebutkan pagi tadi, saya kata, kita ni ada kawan kita tak perfect. Kawan kita tak sempurna. Kita tahu dia tak sempurna, tapi kita sayang juga. Kita ada pasangan, ada isteri, ada suami. Kita tahu pasangan kita tak sempurna, tapi kita sayang juga. Kan? Kita tahu kita sayang walaupun dia tak sempurna, sebab mungkin kerana kebaikan dia. Dia ada buat baik banyak, tapi kita tahu dia pun bukan suci daripada dosa. Dia pun bukan orang yang complete, perfect, 100% betul-betul, tak ada. Kan? Mesti ada keburukan dia. Yang disebutkan apa? Mr. Perfect 10. Kan? Kalau perfect 10 tu, Nabi je. Mana ada orang lain ada perfect 10? Kan? Paling tinggi pun mungkin 9.9 mungkin ada. Kan? Perfect 10 ni Nabi SAW seorang je. Tak ada orang lain. Kan? Jadi, dalam keadaan orang yang kita sayang, yang biasa-biasa ni, orang keliling kita yang kita sayang, yang tak perfect pun kita boleh sayang, apa lagi yang perfect macam Nabi SAW? Mestilah kita lebih sayang, mestilah mudah untuk kita sayang, mudah untuk kita hormat, mudah untuk kita kagum. Itu sebab orang bukan Islam pun boleh kagum pada Nabi Muhammad SAW. Orang bukan Islam pun boleh kagum pada Nabi Muhammad SAW. Benda tu kita tak pelik. Kan? Sebab kalau dia jujur mengkaji sejarah Nabi SAW, memang dia akan kagum pada Nabi. Maka itu tak pelik. Tak susah pun. Tapi sekarang yang patut kita selalu fikirkan adalah, bagaimana pula Nabi SAW bila tengok aku? Aku bangga dengan Nabi SAW. Okey. Tapi adakah Nabi SAW bangga dengan aku? Yang itu yang kena selalu fikir. Umat akhir zaman pada hari ini, agak-agak Nabi kalau tengok, Nabi sedih ke Nabi bangga agak-agaknya? Itu kita selalu kena fikirkan. Dan bukan umat tu maksudnya orang lain je, aku sendiri. Dan kita sendirilah, kita cek diri kita sendiri. Tengok balik pada diri kita. Aku ni kalau Nabi SAW ada, Nabi seronok ke tengok aku? Sedangkan aku ni banyak kesilapan, aku ada banyak kesalahan yang telah aku buat. Layak ke aku nak meluahkan rasa rindu pada Nabi SAW dalam keadaan aku pun risau kalau jumpa Nabi SAW, Nabi seronok ke Nabi sedih tengok aku agaknya. Tuan-tuan, saya bila cerita pagi tadi tentang seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu. Sayyidina Khalid bin Ma'dan ni bukan Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Ma'dan ni dia punya umur dia panjang dan dia lama lepas Rasulullah wafat baru dia meninggal dunia. Dia ada seorang anak perempuan namanya Abdah. Anak perempuan dia dah besar, dah dewasa, jaga dia waktu dia dah berusia. Dia dah tua, anak perempuan dia jaga dia. Jadi Abdah ni cerita kan, Abdah ni diriwayatkan pula kepada generasi yang berikutnya, generasi atba'ut tabi'in. Dia cerita, dia kata bapa aku, Khalid ini, dia kata, bapa aku setiap kali dia nak tidur pada waktu malam, dia mesti akan menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dia akan sebut seorang-seorang, sebut nama Nabi, sebut nama sahabat, seorang-seorang. Dia kata betapa lamanya kerinduanku kepada mereka ini. Lama sangat dah aku rindu sangat-sangat nak jumpa mereka. Kan diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW kepada anak dia. Anak dia walaupun dah dewasa, kan, dia yang nak tidurnya, tetap dia tak tinggal apa istilahnya bedtime story.
kan. Agak-agak kita macam mana? Kita sembang tak dengan anak-anak kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan? Kalau kita nak cerita tentang Nabi SAW ada ke tidak, maka kitalah yang kena adakan dekat rumah kita. Kan? Kalau kita duduk sebut andai kata Nabi ada, andai kata Nabi ada bersama kita, kita tak boleh nak buat begitu je. Kita adakan dah. Kan? Adakan Nabi SAW tu dengan cara kita ceritakan tentang Nabi SAW kat rumah kita. Kan? Pastikan, walaupun anak dah dewasa tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan ada WhatsApp, yalah anak dah dewasa, takkan tuan-tuan nak duduk sebelah dia tidur pula. Kan? Umur anak berapa? 35. Kan? Duduk sebelah dia. Long, ni abah nak cerita ni. Kan? Sebelum Long tidur, abah nak cerita. Tak mungkin lah. Kan? Walaupun kadang-kadang ada bapa dia tengok anak dia selama-lamanya muda, selama-lamanya kecil. Kan? Banyak bapa begitu. Saya hari tu seorang ibu telefon, kan, ustaz, anak saya ni nakal sangat ustaz, nak baca apa kat dia ustaz, kan, anak saya ni nakal sangat-sangat dah ni. Kan, saya ingat nakal tu macam mana, kan. Kita pun ajar, akak pegang ubun-ubun dia, akak baca doa ni, kan. Kita pun ajar. Lepas tu akak tiup dia. Nanti sebelum dia tidur, kan, sebelum dia tidur, akak sembang dengan dia cara baik-baik, akak bisik kat telinga dia. Saya pun tanya, dia pun kata, insya-Allah ustaz, insya-Allah akak buat. Saya tergerak hati tanya, anak akak umur berapa? Kan? Dia kata, umur anak akak 29 tahun ustaz. Kan? Dia kata 29 tahun rupanya, kan. Dia cerita, cara dia cerita kata anak dia nakal tu, kita ingat anak dia baru umur 5 tahun, kan. Budak nakal kan. Macam itulah, rupanya 29 tahun anak dia. Kan? Tak apalah. Tuan-tuan, kita ni, tapi yang tadi cerita ni Khalid bin Ma'dan ni, anak dia dah dewasa. Anak dia dah dewasa, tapi dia tetap cerita tentang Nabi SAW. Kita pun boleh, WhatsApp kan ada tuan-tuan, apa masalahnya? Tuan-tuan guna je lah WhatsApp. Tuan-tuan buat voice note ke apa ke, rakamlah bagi kat dia dengar. Jadi boleh, kata tuan-tuan kadang-kadang ada family group ke apa ke, peranan mak bapak lah untuk ingatkan anak-anak tentang Nabi SAW. Jadikan anak-anak tu sentiasa ingat Nabi SAW, lagi-lagi sebelum tidur. Kan? Sebelum tidur tu cerita tentang Nabi SAW. Adakan Nabi SAW dalam rumah tangga kita. Kan? Satunya dengan banyak bercerita tentang Nabi SAW. Kesian tuan-tuan kalau orang Melayu ni cerita pasal sang kancil, pak pandi dan sebagainya. Yang kesian lagi apa dia? Sebab watak-watak yang lemah sikit akal fikirannya adalah manusia. Sedangkan watak yang cerdik adalah binatang. Kan? Yang cerdiknya sang kancil. Yang manusianya macam mana? Pak pandai, lebay malang, apa lagi? Luncai, lagi apa? Tu yang berangan banyak tu. Mak jenin, kan? Mak jenin. Banyak sungguh watak tu. Watak-watak tu banyak sungguh. Kan? Kesian. Yang cerdik siapa? Kancil. Kan? Binatang pula yang cerdik. Manusia pula yang tak cerdik. Kesian kalau cerita-cerita macam tu yang kita ceritakan kepada anak cucu kita. Walaupun saya tak nafikan mungkin ada pengajaran. Pengajaran ada. Tapi pengajaran apa yang lebih besar daripada cerita tentang Nabi SAW? Cerita tentang para sahabat. Cerita pasal para ulama'. Kan? Tentu sekali lah jauh lagi banyak pengajarannya. Berbanding dengan cerita tentang sang kancil dengan buaya. Walaupun ada pengajaran. Kan? Walaupun ada pengajaran. Dan saya suka bandingkan kalau dari segi psikologi tuan-tuan. Saya selalu bandingkan dengan apa yang dibuat oleh orang Arab. Orang Arab kalau dia buat cerita dongeng dah lah kita kata, cerita hikayat ni. Biasa cerita hikayat dia cerita orang cerdik tuan-tuan. Cerita orang cerdik. Ini Arab bukannya Parsi. Cerita 1001 malam semua tu Parsi. Ni cerita Arab. Arab dia ada satu watak macam dipanggil juha. Kan? Kalau orang Melayu ada watak pak pandai, orang Arab dia ada watak juha. Tapi juha ni dengan pak pandai watak dia berbeza dari sudut. Juha ni watak dia cerdik. Pak pandai watak dia tak cerdik. Kan? Juha ni cerita dia tak betul juga. Banyak rekaan juga. Tapi rekaan dia rekaan yang cerdik-cerdik. Yang kadang-kadang tuan-tuan dengar macam mana ustaz-ustaz cerita. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang cerita juga buat modal bagi orang ketawa. Kadang kan. Macam juha berkhutbah contohnya kan. Dia kata imam pergi haji. Jadi dia orang pun buat undian. Siapa yang patut baca khutbah dekat masjid dia orang.
Dia orang buat setiap seorang tu kena baca khutbah 3 kali. 3 Jumaat, kan? 3 Jumaat giliran seorang. Lepas 3 Jumaat baru dia tukar kat orang lain. Sampai kat giliran Juhar, dia pun naik atas mimbar, dia pun tak tahu nak cakap apa, tapi sebab dia cerdik, dia buat macam mana? Dia dah baca bismillah, selawat apa semua. Dia pun sebut, tuan-tuan tahu tak apa saya nak cakap? Tuan-tuan pernah dengar cerita ni kan? Tuan-tuan tahu tak apa saya nak khutbah pada hari ni? Jemaah pun mana tahu? Jemaah pun jawab, kami tak tahu. Dia pun kata, kalau tuan-tuan tak tahu, penat je lah saya duduk sini. Tak apalah. Jumpa minggu depan je lah. Dia pun turun. Minggu depan, dia pun naik lagi. Dia pun naik, dia tanya soalan yang sama. Tuan-tuan tahu tak apa saya nak cerita pada minggu ni? Jemaah ambil pengajaran pada minggu lepas, jemaah pun jawab, tahu. Dia pun jawab, kalau tuan-tuan dah tahu, saya tak payah cerita dah lah. Jadi dia pun turun. Kita jumpa minggu depan. Minggu ketiga, jemaah makin pandai. Dia tanya, tuan-tuan tahu tak apa saya nak cerita pada minggu ni? Jemaah jawab, sebahagian daripada kami tahu, sebahagian daripada kami tak tahu. Kan? Jemaah dah pandai lah tu, tapi rupanya dia pandai lagi. Dia jawab apa? Siapa yang tahu, bagi tahu pada siapa yang tak tahu. Dia pun turun kan. Jadi itu contoh, tuan-tuan, contoh kan. Maknanya watak-watak tu, dia watak yang rekaan. Tapi watak rekaan yang kita kalau dengar, walaupun lucu, macam cerita Pak Pandey pun lucu. Tapi lucu dia tu lucu orang bijak. Kan? Dia beza dengan ni lucu tak bijak. Kan? Cerita dia menipu orang Yahudi, macam tu juga. Kan? Bukan menipu orang Yahudi, dia kenakan balik Yahudi yang kenakan dia. Yahudi ni lalu tepi rumah dia. Rupanya dia tengah berdoa. Dia kata, ya Allah, kurniakanlah aku rezeki yang luas. Aku ni miskin sangat, ya Allah, bagilah aku rezeki. Yahudi ni dengar, dia kata, aku nak kena kawan Islam ni. Dia pun campak satu uncang emas ke dalam rumah Juhar tu melalui tingkap. Juhar ni tengah doa-doa, tiba-tiba muncul uncang emas depan mata dia. Dia pun syukur, alhamdulillah, kan, Allah makbulkan doa aku. Sekali Yahudi ni pun dah tengok macam tu, Yahudi pun ketuk pintu. Ketuk pintu tanya, Tuan tadi ada doa kan? Minta supaya dilapangkan rezeki. Juhar pun jawab, ya, saya berdoa pada Tuhan saya untuk lapangkan rezeki, dan Tuhan saya dah bagi pun satu uncang emas kepada saya. Yahudi tu pun ketawakan dia. Kan? Kalau macam tu, aku dah Tuhan kamu. Kata. Sebab aku yang campak uncang emas tadi pada kamu. Kan? Jadi sekarang ni, aku nak balik uncang emas tu. Juhar kata, mana boleh? Aku berdoa pada Allah. Allah yang bagi aku uncang emas ni, bukan kamu. Yahudi dah pening. Macam mana dia nak ambil balik uncang emas tu? Tak ada, aku punya tu. Kata tak ada, apa bukti kamu punya? Sekarang ni Allah yang bagi saya yang doa. Yahudi dah pening, Yahudi kata, okeylah, jom kita pergi mahkamah. Saya nak bawa benda ni kepada hakim. Juhar kata apa? Juhar kata, nak pergi jumpa hakim tu jauh. Aku ni orang tua. Aku bukan tahan, sekarang musim sejuk. Aku ni miskin. Sweater pun tak ada. Jaket tak ada. Jadi, Yahudi ni kata apa? Tak apa, kamu pakai selimut saya ni. Dia ada satu selimut, dipakaikan pada Juhar. Okey, boleh. Juhar kata, Tuan, saya ni orang tua. Tak larat nak berjalan pergi ke hakim. Yahudi tu kata, tak apa ni. Kau naik kedai aku ni. Kau naik kedai aku, jom, kita pergi. Dia pun pergi. Sampai depan hakim, dia pun cerita. Yahudi ni ceritalah. Tadi saya dengar dia doa, saya nak kenakan dia, saya campak je uncang emas. Sekarang ni saya nak balik. Apa bila hakim tanya pada Juhar, Juhar, apa kau punya defense? Juhar jawab, Tuan Qadhi jangan tak tahu, Tuan Hakim jangan tak tahu. Orang Yahudi ni memang suka menipu. Dia suka rampas harta orang Islam. Ni cara dia nak rampas harta saya lah. Ni nak rampas harta orang Islam. Tuan Hakim, Tuan Hakim jangan pelik, jangan terkejut. Kalau kejap lagi, selimut yang saya pakai dengan kedai yang saya naik ni pun dia kata dia punya. Tak melompat Yahudi tu. Kan? Memanglah aku punya. Kan? Yahudi tu melompat aku punya, dia kata, kan Tuan Hakim dah kata dah. Kan? Saya pakai selimut ni pun dia boleh kata dia punya. Tuan-tuan, ni cerita sekadar kisah. Kisah jenaka je lah di kalangan orang Arab. Benda ni biasa. Orang Arab banyak cerita-cerita macam ni.
Tak apalah. Tapi walaupun dia punya cerita tu cerdik macam mana pun nak banding dengan Pak Bandir, takkan sama dengan ibu bapa yang menceritakan tentang Nabi SAW kepada anak-anaknya. Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan. Imam Hasan Al-Basri, dia kata setiap malam yang diceritakan kepada anak-anak dia adalah apa dia? Kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa diceritakan perang? Sebab budak-budak dia memang lagi suka cerita perang. Kan? Bukan kata budak-budak, sampai bapak budak pun sama je. Kadang lagi suka tengok cerita perang. Kan? Cerita Star Wars tu, kalau dia semata-mata cerita cinta, kan, tak naik Star Wars tu, tuan-tuan. Sampai sekarang, datuk budak pun pergi tengok wayang, tuan-tuan, tengok Star Wars. Kan? Jadi maknanya apa? Suka, tu biasa. Jadi Hasan Al-Basri dia tahu psikologi. Maka dia ajar anak-anak dia ceritakan pada anak-anak cerita perang. Dan cerita perang ni pula mendatangkan rasa kagum kepada Nabi SAW dan para sahabat. Jadi anak-anak tu daripada kecil lagi dah dibiasakan mengagumi Nabi SAW. Itu satu sudut, tuan-tuan. Selalu cerita tentang Nabi SAW dalam rumah kita. Barulah kita kata kita sedang mengadakan Rasulullah SAW di hadapan mata kita. Laukana bainana, jika Rasulullah ada bersama kita. Sekarang ni kita yang adakan dia bersama dengan kita. Selalu-selalu juga sebut tentang Nabi SAW dalam kehidupan harian kita, dalam keluarga kita. Tuan-tuan, berapa banyak di kalangan kita dapat relate apa sahaja yang kita buat dengan Nabi SAW. Boleh kaitkan dengan Nabi SAW. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, berapa persen yang kita boleh relatekan dengan Nabi SAW. Bila orang tu suka pada seseorang, satu, dia suka sebut tentang orang tu. Yang keduanya adalah dia suka nak bertemu dengan orang tu. Dan apa sahaja yang dia buat, biasanya dia boleh kaitkan dengan orang tu. Tuan-tuan, seorang ibu contohnya, seorang bapa yang rindukan anak, kan, selalu sebut nama anak tu. Dia selalu sebut nama anak dia. Dia rindu pada anak dia, selalu sebut nama anak dia. Benda tu biasalah. Kan? Dia masak, yang ibu tu dia masak kuah kicap pun. Kan? Dia masak kuah kicap. Sambil makan, dia boleh sebut lagi dalam dekat depan makanan tu. Dia kata Kak Long suka kuah kicap ni. Sebab Kak Long tak ada. Kak Long ada kat universiti contohnya. Kak Long ada kat universiti, dia makan kuah kicap pun dia teringat pada Kak Long. Kan? Sebab rindu. Nanti anak dia yang nombor 2, nombor 3 mula jealous. Kan? Mak ni tak habis-habis, Kak Long. Macam tak ada orang lain, macam kami ni tak ada depan mak. Kan? Nanti yang Abang Ngah pula masuk asrama, mak dia asyik sebut pasal Abang Ngah pula. Kan? Apa Kak Long tu pula jealous, tak habis-habis Abang Ngah. Kan? Macam itulah, benda tu biasa. Sebab orang yang rindu, dia selalu boleh kaitkan apa-apa yang berlaku depan dia dengan orang yang dirindui. Benda tu psikologi manusia. Kan? Sekarang ni kita dengan Nabi SAW, kita boleh tak kaitkan apa saja yang kita buat dengan Nabi SAW? Daripada kita bangun tidur sampai dah tidur balik. Kan? Daripada kita buka-buka mata, macam mana kita kaitkan dengan Nabi SAW? Kita masuk ke dalam masjid. Tuan-tuan masuk dalam masjid, tuan-tuan langkah kanan. Saya rasalah, saya sangka baik pada tuan-tuan. Tuan-tuan semua sekali langkah kanan tadi, masuk dalam masjid. Tak payah angkat tangan lah. Kalau kata, tak ustaz, saya tak ingat saya melangkah apa. Tuan-tuan kira semua langkah kanan insyaAllah. Masuk masjid. Kita langkah tu kita ingat Nabi SAW suka langkah kanan. Contohnya, kita sikat rambut. Kita mulakan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Kita ingatkan Nabi SAW suka macam ni. Kita makan, kita teringat, oh Nabi SAW suka makan macam ni. Kita berpakaian, kita ingat Nabi SAW suka berpakaian cara begini. Kan? Bukan saja jenis pakaiannya, tapi cara berpakaian. Kan? Masuk tangan kanan ke, buka dengan tangan kiri dulu ke, kan? Pakai kasut, pakai slipper, kaki kanan dulu, apa sajalah. Kan? Kita kaitkan dengan Nabi SAW. Bahkan akak-akak, ibu-ibu. Malam ni tak berapa ramai sangat akak-akak banding dengan tengah hari tadi saya kuliah. Ramai muslimat ni. Memang muslimat 2 kali ganda daripada muslimin. Jadi saya bagi tahu, saya kata akak-akak, sama juga akak-akak nak buat satu benda, ingatkan pada Nabi SAW. Saya bagi contoh tadi sikat kan. Sikat rambut. Kata sikatkan rambut suami sebagai sunnah Nabi SAW pada isteri Nabi. Isteri Nabi pun tolong sikatkan rambut Nabi SAW. Tapi sikat belah kanan dulu. Sikat belah kanan dulu. Sebab sunnah Nabi SAW. Ada kakak cakap, ustaz dah terlambat dah. Sebab apa dah terlambat? Sebab suami dah tak ada rambut. Hari ni baru belajar. 20 tahun lepas tak belajar.
Kan? Suami dah tak ada rambut, baru belajar. Kata, oh sunnah rupanya. Kan? Dah terlambat lah tulis. Kan? Macam mana? Suami dah botak. Tapi, ada lagi sunnah yang lain yang kita boleh buat. Betul tak? Tapi sunnah yang itu tu, kalau kita buat pun, orang lelaki, dia tak berapa minat sebenarnya. Saya tahu, orang lelaki, dia nak cepat. Kalau sikat rambut ni, dia tak suka lambat-lambat. Dia tak suka terlampau slow. Orang perempuan sikat rambut dia lagi lambat daripada dia sikat sendiri. Memang betul pun. Orang lelaki ni sikat rambut, cermin tak ada depan dia pun boleh. Kan? Dia boleh sikat aja. Laju aja. Kan? Bahkan kadang-kadang sikat tak ada pun dia boleh sikat. Kan? Itu hebat orang lelaki. Tapi orang perempuan kan dia lebih detail. Dia nak suami dia kemas. Kan? Jadi dia sikat tu lebih cantik. Betul. Tetapi jangan kerana sibuk tu kita tinggalkan sunnah Nabi SAW. Paling tidak sekali-sekala pun buatlah. Tak buat tiap-tiap hari pun. Jangan kata alah sibuk lah Ustaz, tak sempat. Nak kelang kabut keluar. Habis tu takkanlah kita boleh kata kita lagi sibuk daripada Nabi SAW. Kan ada tuan-tuan boleh angkat tangan. Tak ada Ustaz, saya lagi sibuk daripada Nabi. Kalau ada orang angkat tangan kata dia lagi sibuk daripada Nabi, kita allow dia keluar je lah. Kan? Takkanlah sibuk daripada Nabi. Kan? Hebat macam mana pun sibuk, macam mana dia pun takkan lagi sibuk daripada Nabi SAW. Tapi Nabi yang begitu sibuk pun, boleh lagi isteri Nabi SAW sikat rambut. Kan? Pakaikan minyak wangi. Pakai minyak wangi boleh insyaAllah. Kakak. Itu tak ada kaitan dengan botak tak botak. Kan? Pakaikan minyak wangi pada suami. Ini tidak, suami baru wangi sikit je. Abang, kenapa wangi sangat ni? Nak pergi masjid. Kita pakaikan wangian. Pakaikan wangian tu pun adalah sunnah Nabi SAW. Kaitkan terus dengan Nabi SAW. Apa kita buat pun kaitkan dengan Nabi SAW. Kalau ada akak-akak yang datang malam ni, suami tak ikut sekali, nanti buat. Suami terkejut. Kan? Apa hal pula spray minyak wangi kat aku? Kan? Bagi tahu. Ini sunnah Nabi. Isteri Nabi biasa buat kat Nabi SAW. Contoh. Apa sajalah. Dengan anak kita pun macam tu juga. Bila kita suruh anak kita, kadang-kadang saya yakin tuan-tuan, bila anak nak makan, tuan-tuan suruh anak-anak makan tangan kanan. Memang betul. Bila anak nak pakai kasut, tuan-tuan suruh dia pakai kasut kaki kanan. Kita dah ajar dia daripada dia kecil. Tapi kita jangan sekadar ajar dia, kita suruh dia buat seolah-olah suruhan itu datangnya daripada kita. Kita kena jadikan dia tahu bahawasanya apa yang kita suruh ini adalah benda yang disukai oleh Nabi SAW. Benda tu Nabi suka, bagi tahu dia. Ini Nabi suka ni. Kan? Kalau adik pakai kasut kaki kanan, Nabi Muhammad suka. Biar dia rasa benda tu special. Anak saya waktu umur dia 5 tahun, saya ingat 5 tahun, 6 tahun, macam itulah lebih kurang. Dia tanya saya, dia kata, Abah, why do you always wear cap? Cap, dia tanya. Saya kata, this is not cap. Okay, this is kofiah. Tak apalah sebut cap pun tak apa. Dia tanya, yes, okay, but why? Dia nak tahu, kan budak biasa, tanya kenapa je lah. Saya jawab simple je, saya kata, because our beloved Prophet Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, love to wear it. Kita sebut gitu je, dia pun diam, angguk. Okey, tak apalah. Saya bagi tahu dia dalam kereta. Dia duduk sebelah saya cerita je lah. Sampai ke rumah, tak apalah, dia dah masuk rumah apa semua, saya keluar, isteri saya telefon. Tanya, apa yang bagi tahu pada dia ni? Kenapa? Dia kata ni, Abdul Rahman tak nak buka kopiah, dia kata. Tak nak buka kopiah. Sebab apa? Dia kata Abah bagi tahu dia, kata Rasulullah suka pakai. Masalahnya adalah ni nak suruh mandi ni. Suruh mandi. Nak suruh mandi pun tak nak buka kopiah agak. Sebab Rasulullah suka pakai kopiah, tutup kepala. Jadi budak kecil kan senang sebenarnya kita nak masukkan dalam kepala dia. Alhamdulillah lah sekarang ni umur dia 10 tahun pun masih boleh pakai kopiah lagi, tak apa lah. Tapi maknanya kita ajar dia supaya dia kita kata cinta pada Nabi SAW dan respect pada Nabi SAW. Ini cara untuk kita jadikan Nabi tu ada bersama dengan kita. Selalu sebut, selalu rindu pada Nabi SAW. Selalu sebut nama Nabi SAW ni tuan-tuan letakkanlah. Saya selalu tanya dan saya selalu cabar diri saya sendiri dan juga kepada semua jemaah. Kita dalam bulan Rabiul Awal dah 12 hari berlalu. Ini malam 13.
Dalam tempoh 12 hari yang berlalu dalam bulan Rabiul Awal ni, boleh tak kita kira berapa kali kita sebut nama Nabi SAW di luar daripada solat kita? Dalam solat memang dah wajib sebut. Ni kita cerita yang di luar solat. Berapa banyak yang kita sebut nama Nabi SAW? Kalau betul kita nak jadikan perasaan rindu pada Nabi SAW, nak rasa Nabi dekat dengan kita, maka tentu sekalilah kena selalu sebut nama Nabi. Tapi kalau bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal yang sana sini cerita tentang Nabi Muhammad SAW, tapi nama Nabi Muhammad itu tak pernah disebutkan dalam rumah kita, mesti ada something wrong. Bulan Rabiul Awal ni pun tak mampu kita buat, apatah lagi bulan-bulan yang lain, kan? Sepatutnya bulan Rabiul Awal ni lebih lagi mudah. Saya sebutkan lagi pada jemaah saya waktu di Madinah, saya kata dalam bulan Rabiul Awal di Madinah pula lagi, saya kata, kan, tambah dah memang membantu sangat-sangat untuk kita ingat Nabi SAW. Tapi kita cabar diri kita, berapa banyak kita cerita tentang Nabi SAW. Berapa banyak di dialog kita ni kita boleh kaitkan dengan Nabi SAW. Saya biasa sebutkan, kita ni sebenarnya tak susah nak sebutkan tentang Nabi SAW. Kadang-kadang memang kita tak tahu. Tapi kalau kita bersama dengan kawan-kawan, kadang-kadang ada di kalangan kawan-kawan kita yang tahu, kan? Jadi kita create ataupun kita bagi spark aja, kan? Kita cetuskan perbincangan tu. Kita yang cetuskan perbincangan supaya orang boleh cerita tentang Nabi SAW. Tuan-tuan tahu pelakon Adam Corey tu, kan? The Dragon, kan? Berlakon semuanya gangster, kan? Bergaduh aja kerjanya dalam filem, tembak orang, pukul orang, tumbuk orang, itu je lah kerjanya, kan? Sepak orang. Itu dah dia. Sampai dia keluar kat jalan pun ada makcik menyampah tengok muka dia, kan? Makcik ni geram betul dengan kamu ni, apa saja jahat sangat, kan? Kesian kat dia. Dia ni orang yang sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Jaga qiyamul lail tak pernah tinggal, tuan-tuan, tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam qiyamul lail. Jenis pergi sembahyang Jumaat tu pukul 11.30 pagi, confirm dah itu paling lewat dah tu, ada kat masjid dah hari Jumaat. Kan? Tak kira lagi dengan ibadah-ibadah dia yang lain, tolong orang apa semua, macam-macam lah. Tapi tuan-tuan, satu perbuatan dia yang ramai orang tak tahu adalah bila dekat set penggambaran, bila dia berlakon, habis dia berlakon satu scene, nak pergi kepada scene yang berikutnya, di tengah-tengah tu, berehat seketika tu, dia akan duduk, dia akan ajak kawan-kawan yang lain, dia kata, okey, siapa di kalangan kita nak cerita tentang Nabi SAW? Dia sebut gitu je, kan? Lakonan tu cerita gangster kadang-kadang, kan? Tapi dia panggil kawan-kawan tu, okey, siapa nak cerita tentang Nabi SAW? Memanglah mula-mula katalah ada 20 orang sekeliling dia, tiba-tiba setiap seorang, aku sakit perut dah tiba-tiba. Yang seorang lagi tiba-tiba, aku ada ni, ada orang panggil. Mulalah tiba-tiba tinggallah 3-4 orang. Tak apalah, ada 3-4 orang pun masih lagi boleh bercerita tentang Nabi SAW. Hebat tuan-tuan, dia pandai gunakan dia pandai manfaatkan ruang yang dia ada, untuk mengajak orang supaya mencintai Nabi SAW. Agak-agak kita macam mana? Dalam keluarga kita pun kadang-kadang kita tak mampu lagi nak kaitkan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau betul kita rindu, betul-betul kita sayang pada Nabi SAW, ini mesti benda ni akan berlaku. Itu sebablah saya sebut di awal tadi, kadang-kadang kita rasa kita tak layak pun nak digelar sebagai orang yang merindui Nabi SAW. Kadang kita rasa kita tak layak. Kita sebut di mulut kita bahawasanya kita rindu pada Nabi SAW. Tapi mungkin hati kita ni belum betul-betul rindu pada Nabi SAW. Saya biasa tanya juga kadang-kadang, berapa ramai di kalangan kita yang sebelum tidurnya, dia berdoa, dia kata, ya Allah, aku nak sangat-sangat jumpa Nabi SAW. Perlihatkanlah kepada aku wajah Nabimu, kekasihmu Nabi Muhammad SAW di dalam tidurku sebentar lagi. Kan? Kita kadang-kadang malam 12 Rabiul Awal. Malam 12 Rabiul Awal ni kira malam kemuncak lah orang ingat Nabi SAW. Tapi walaupun malam tu malam kemuncak ingat Nabi SAW, berapa ramai di kalangan kita yang sebelum tidur, dia boleh doa macam tu. And kadang-kadang sebelum tidur tak ingat apa pun, tak ada pun doa tu. Bahkan doa tidur pun tak baca. And ada sebahagian dia kata, Ustaz, saya payah. Sebab apa, saya kalau nak tidur susah nak baca doa tidur, apa semua doa-doa bagai ni Ustaz ajar memang payah tu. Saya baru nak letak kepala tak sampai lagi kat bantal, saya berdengkur dah. Dia macam tu. Nak ceritanya punya cepat dia tidur je. Dia kata kepala tu tak sampai ke bantal lagi Ustaz, tidur dah.
Kan? Memang orang yang jadi senang sangat tidur. Kan? Dia kata, Ustaz, letih Ustaz satu hari. Macam tu. Tak apalah. Saya kata kalau macam tu, janganlah letak kepala atas bantal. Duduk tu baca doa dulu. Kan? Tak payahlah letak. Duduk-duduk tu baca dulu doa. Betul. Kalau kita nak, seribu daya. Jadi kita fikir balik, aku ada tak doa tu? Aku ada tak doa macam tu? Betul ke aku cinta pada Nabi SAW? Kan? Kemudiannya, bila kita hidupkan sunnah Nabi SAW, kita hidupkan sunnah Nabi dalam keluarga kita. Kan? Dalam unit pekerjaan kita pun macam tu juga. Berapa ramai di kalangan kita yang boleh wujudkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam pekerjaan dia dan juga dalam keluarga dia. Dan saya biasa cadangkan, setiap kali masuk bulan Rabiul Awal, cuba jadikan satu azam, dipanggil azam Rabiul Awal. Malam tadi saya di Melaka pun saya ceramah benda yang sama. Saya sebut, saya kata tuan-tuan, azam tahun baru ramai orang buat. Ramai orang buat azam tahun baru. Ini nak masuk, minggu depan masuk bulan Januari. Maka banyaklah kita dengar tentang azam tahun baru lah, New Year punya wish list lah dan sebagainya. Nak harapkan 2016 lebih hebat lagi, begini, macam-macam lah. Okay. Sekarang ni apa kata kita buat satu trend baru, kita buat pula azam Rabiul Awal. Maknanya masuk saja bulan Rabiul Awal, kita buat azam kita yang ada kaitan dengan sunnah Nabi SAW. Saya bagi contoh, tuan-tuan letakkan 5 azam. Contoh, 5 azam sunnah yang aku akan buat pada setiap hari dalam hidup aku. Kan? Ataupun sepanjang hayat aku. Contoh, nombor 1, aku nak mula solat duha. Contohnya. Nombor 2, aku nak pergi ke masjid sembahyang berjemaah berapa kali sehari. Aku nak pergi ke kuliah maghrib dekat masjid berapa kali seminggu. Contohnya. Letakkan benda tu, senaraikan. Dan aku nak berselawat. Aku nak senyum pada orang. Aku nak bagi salam kepada orang yang aku kenal ataupun orang yang aku tak kenal. Apa-apalah sunnah-sunnah Nabi yang biasa-biasa kita dengar tu, yang kita belum amalkan. Yang kita dah amalkan, Alhamdulillah. Yang belum kita amalkan, kita letakkan. Kita letakkan tu pula, biar spesifik. Jangan sebut, okay, azam aku bulan Rabiul Awal tahun ni, mula daripada Rabiul Awal tahun ni, aku akan mengamalkan sunnah Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Ini tak jadi azam macam tu, tuan-tuan. Sebab dia tak spesifik. Spesifik betul-betul. Apa dia yang kita nak? Sebab kalau kita sembahyang pun, niat kita kan kena spesifik. Niat sembahyang, fardu, zuhur. Dia tak boleh, ya Allah aku nak sembahyang. Allah Akbar, tak apa Allah tahu aku nak sembahyang apa. Takkan Allah Ta'ala tak tahu, pukul 9 mesti sembahyang isyak. Tak boleh kan? Dia niat ni, dia kena spesifikkan apa dia. Dia tak boleh general macam tu je niat ni. Dia kena spesifikkan apa benda yang kita nak buat sebenarnya. Apa benda yang kita tengah buat. Jadi sekarang ni, kita nak apa sekarang ni? Dari mulai bulan Rabiul Awal ni, aku nak berselawat contohnya. Okay. Selawat tu saja tak cukup. Dia kena measurable. Boleh diukur. Boleh diukur. Ukuran dia, tuan-tuan ukur sendirilah. Contoh tuan-tuan kata, saya nak berselawat satu hari, satu malam, paling kurang 100 kali. Contoh. Letakkan nombor tu 100 kali. Tuan-tuan perhatikan, kita kalau sembahyang, lepas sembahyang, kita berzikir, Nabi SAW ajar kita supaya baca tu, dia spesifik. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Kan? Kita diajar, baca Allahumma ajinna minan nar, kita baca 7 kali. Baca la ilaha illallah syarikalah, kita baca 10 kali. Lepas maghrib, lepas subuh. Jadi, kita dia diajar dengan tepat, spesifik dan boleh dihitung, boleh dikira. Rupa-rupanya, bila kita boleh kira, benda tu lebih memudahkan kita untuk istiqamah. Berbanding dengan kita sekadar sebut, bacalah subhanallah banyak-banyak. Macam tu je. Kan? Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, suruh baca banyak-banyak. Kan? Allah Ta'ala sebut orang yang boleh contohi Rasulullah adalah وَذَكَرَ kathira. Dia menyebut Allah, berzikir, mengingati Allah banyak-banyak. Betul. Tetapi yang detailkan adalah Nabi SAW. Nabi tolong detailkan untuk kita. Banyak-banyak tu macam mana? Okay, kau baca ni 3 kali. Yang ni baca 5 kali, yang ni baca 7 kali, yang ni baca 33 kali, yang ni baca 100 kali. Kan? Rupanya bila ada nombor tu lebih mudah untuk kita istiqamah. So azam bulan Rabiul Awal ni, tuan-tuan letakkan nombor siap-siap. Aku nak berselawat kepada Nabi SAW 100 kali bermula daripada Rabiul Awal tahun ni. Okey, katakanlah tuan-tuan dah senaraikan 5 perkara. Tahun depan
Jumpa lagi sekali bulan Rabiul Awal, insya-Allah kita tambahkan lagi 5. Jumpa lagi Rabiul Awal tahun berikutnya, tambahkan lagi 5. Jumpa lagi Rabiul Awal tahun, tambah lagi 5. Teruslah. Kan? Kalau rasa kuat sikit, tambah 7 contohnya. Kan? Ikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan, kalau tak pun 5, Allah Ta'ala sambungkan nyawa kita lagi 10 tahun, dah 50 dah. Sunnah Nabi SAW yang kita amalkan secara istiqamah, ditambah pula dengan sunnah yang memang kita dah buat sebelum daripada ni. Kan? Yang secara istiqamah kita dah buat, Alhamdulillah selama ni. Ni yang baru pula ada 50 contohnya. Kan? Mudah-mudahan dengan sebab kita menghidupkan sunnah Nabi SAW ini, kita dipilih di kalangan orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia telah mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, dia bersamaku di dalam syurga. Yang itulah yang kita nak sangat-sangat, tuan-tuan. Nak bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Nabi bagi tahu cara dia, hidupkan sunnah Nabi SAW. Dan tuan-tuan, bukan sahaja bagi diri kita, kita boleh buat juga azam Rabiul Awal ini dalam pekerjaan kita. Tuan-tuan ada staff ke, ada orang kanan ke, ada AJK ke dalam unit kita, ataupun nazir masjid, ada AJK masjid, apa siapa-siapa je lah yang ada orang di bawahnya, dia juga boleh buat azam Rabiul Awal dalam entiti ataupun komuniti dia pun dia boleh buat sebenarnya. Kan? Jadi azam untuk kita punya unit pada tahun ini, kita nak apa-apalah berkaitan dengan sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan adalah benda-benda. Okay, kita sama-sama akan sembahyang duha setiap hari. Contohnya. Kita buat. Kan? Untuk unit kita ni, unit kita takkan tinggal sembahyang duha. Contohnya. Boleh je buat. Bukan tak boleh. Kan? Tuan-tuan cuba amalkan. Okey. Seterusnya. Kita dah isyak. Jadi biasa kuliah maghrib ni dia akan berhenti waktu isyak. Lebih kurang 15 minit, 20 minit lepas isyak. Kan? Kalau lama lagi, maka akan ramailah yang akan asyik tengok jam. Kan? Dia memang istilahnya orang yang paling kejam. Kan? Itu dah dia. Kan? Tuan-tuan faham kan? Paling kejam. Kan? Dia asyik paling kejam aja kerjanya. Kan? Itu je lah. Kan? Okay. Jadi, bila kita sebut kata kita nak Nabi SAW ada bersama dengan kita, kita selalu nak bayangkan wajah Nabi SAW. Tuan-tuan pun belajar kitab Syama'il tadi, saya tengok ada dia ajar kitab Syama'il Muhammadiyah dekat masjid ni. Saya seronok tengok jadual kuliah dekat masjid tuan-tuan ni, sebab 2-3 orang anak murid saya mengajar. Kan? Dia boleh tengok anak murid aku mengajar, Alhamdulillah, aku tak payah datang sini pun tak apa. Kan? Jadi kata lepas datang jawab tu kan, tengok yang mengajar Syama'il Muhammadiyah, daripada Ustaz Fahmi contohnya kan, bekas imam sini kot kan, Ustaz Fahmi. Jadi saya tengok nama dia ada, Alhamdulillah, bagus kan. Dia rajin orangnya dulu belajar. Jadi bila tuan-tuan kita kata kita nak bayangkan Nabi SAW bersama dengan kita, tentu sekali lah nak bayangkan Allah Ta'ala tak mampu. Memang tak boleh. Bukan tak mampu. Memang tak boleh. Memang tak boleh bayangkan Allah. Kan? Kita tak boleh membayangkan Allah. Sebab Allah Ta'ala suci daripada apa yang kita bayangkan. Kan? Allah Ta'ala tidak berjasad. Macam kita berjasad. Allah Ta'ala tak ada jasad. Kan? Kita tak boleh bayangkan ada tangan, ada kaki, duduk dan sebagainya. Jadi, memang tak boleh bayang lah. Walaupun dalam hadis Nabi SAW, hadis Jibril yang sangat popular, kan, yang kita tahu macam mana Jibril datang jumpa Nabi, tanya Nabi soalan. Kan memanglah Jibril tanya, ihsan tu apa dia kan? Apa Nabi SAW jawab? Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kan kita tahu benda tu. Engkau sembah Allah seperti mana engkau nampak Allah. Kalau engkau tak nampak Allah, Allah nampak engkau. Itu namanya ihsan. Okey. Tapi kita nak bayangkan Allah Ta'ala tak boleh. Kan? Kita yakin Allah tengok kita betul. Itu ihsan. Tapi nak bayangkan Allah tak boleh. Nak bayangkan Nabi SAW datang boleh. Tuan-tuan boleh bayangkan Nabi SAW datang jumpa tuan-tuan. Bayanglah, bayang. Boleh, apa masalahnya? Tak haram bayangkan Nabi SAW. Bayangkan Nabi datang tengok kita. Nabi senyum ke Nabi masam muka? Contohnya, memang Nabi pun tak suka masam muka. Tapi kita bayangkan Nabi seronok ke tak seronok tengok kita. Tuan-tuan belajar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah,
Tuan-tuan jumpa yang Nabi SAW mukanya macam mana, kan? Perbuatannya macam mana, caranya macam mana. Kan? Semua kita dah, yalah, kita boleh bayang bila kita belajar hidungnya macam mana, pipinya macam mana. Bahkan diajar kepada kita oleh para sahabat cerita sampai tangan Nabi SAW ni besar macam mana pun diceritakan. Kalau kita bayangkan Nabi SAW tengok kita, tentu sekali kita tak sanggup buat baginda sedih. Tak sanggup kita buat Nabi SAW sedih. Bila kita bayangkan Nabi SAW tengok aku buat apa. Ketika mana seorang pekerja dia nak tipu majikan dia. Dia terbayangkan Nabi SAW tengah tengok dia nak tipu majikan dia. Baru je nak WhatsApp bos. Kan? Bos, tayar pancit lah pagi ni datang lambat sikit. Kan? Padahal malam tadi tengok bola. Dia pula kebetulan penyokong Arsenal. Kan? Tengah seronok. Jadi pun barunya nak type. Bayang pula Nabi SAW. Tu tak jadi. Sebab, takkan aku nak tipu kot. Kan? Nabi sedih kalau aku tahu. Kalau Nabi tahu aku nipu. Contohnya. Seorang suami yang baru je nak pukul isteri dia, nak bagi penampar kat isteri dia, kan? Tengah nak penampar tu, tengah geram sangat-sangat, angkat tangan, dia teringat Nabi SAW adalah seorang yang paling baik pada isteri baginda. Nabi pun sedih kalau tengok aku pergi tampar isteri aku, contohnya. Terus tak jadi tampar, kan? Sebab teringat Nabi SAW tengah tengok dia. Anak yang baru nak bercakap satu benda yang menyakitkan hati mak bapak dia, macam tu juga teringat Nabi SAW, terus tak jadi nak buat. Kan? Bila kita rasa malas nak datang masjid. Kadang-kadang datang perasaan malas, saya tak nafikan, manusia. Kan? Bila iman dia turun, kadang datang rasa malas. Nak datang masjid rasa malas. Nak pergi kuliah maghrib rasa malas. Kan? Rasa letih, tak apalah, semain kat rumah pun boleh, sah juga. Dia datang perasaan tu contohnya. Kan? Bisikan itu mula muncul. Tak payah pergi masjid, semain kat rumah pun sah apa. Tak apa, tak payah, penat. Kau penat kan? Kau penat. Kan? Bisik macam tu. Cuba bayangkan pula, Nabi SAW kalau tengok aku agak-agak, Nabi sedih ke, Nabi seronok tengok aku. Memang waktu tu kita akan jadi semangat. Kita akan jadi kuat bila teringat Nabi SAW. Perkataan laukan bainana ni sebenarnya adalah satu perkataan yang sangat mujarab untuk menjadikan kita termotivasi. Kita dapat semangat lah bila ingat Nabi SAW ada bersama kita. Sebab kita takkan sanggup menyebabkan Nabi SAW sedih. Nabi SAW menitikkan air mata. Kalau tuan-tuan tengok para sahabat, mereka sanggup berkorban. Sanggup, biarlah aku mati, jangan Nabi SAW yang terkena apa-apa. Tuan-tuan tengok macam mana sahabat yang dibelasah sampai pingsan, bangun balik, kena belasah sampai pingsan. Kan? Bangun balik, kena belasah lagi apa semua. Tapi bila ditanya kepada dia, okey tak? Kalau kami lepaskan, kau dapat senang lenang dengan anak isteri kau, tempat kau ganti dengan Muhammad. Kan? Kau okey tak? Apa dia jawab? Kan? Dia jawab simple je. Dia kata, kalaulah aku berehat dekat rumahku, dalam keadaan Nabi Muhammad SAW kena cucuk duri pun aku tak akan rela. Bukan kata kena belasah macam sekarang ni. Kena cucuk duri pun aku tak rela. Dan diorang bercakap ni bukan sekadar retorik dekat mulut. Bukan sekadar menyanyi, kami rindu engkau wahai Rasulullah. Kan? Talama ashku gharami ya Rasulullah. Contohnya, talama ashku gharami. Betapa panjangnya kan, kerinduan aku kan, kepada Rasulullah SAW. Kita risau kalau ianya hanya sekadar di mulut. Para sahabat bukan sekadar di mulut, betul-betul kan? Bila berperang, orang nak belasah, orang nak sampaikan panah pada Nabi SAW. Panah tu belum sampai kepada tubuh Nabi SAW, pasti ada sahabat yang akan ada kat depan, biar panah tu kena pada aku, bukan pada Nabi SAW. Kalau ada pedang yang cuba nak hinggap kepada Nabi SAW yang mulia, pasti ada sahabat yang menjadi galang gantinya, biar aku yang dibunuh, bukan Nabi SAW. Kan? Bila para sahabat macam tu juga kan, Nabi SAW balik daripada perang dengan para sahabat, dia bukan tanya pasal keluarga dia, walaupun orang bagi tahu anak akak meninggal, mati syahid dah. Kan? Tak apa. Nabi macam mana? Itu dulu dia tanya. Kan? Anak akak yang nombor 2 pun meninggal juga. Kan? Nabi macam mana? Kan? Itu dulu dia tanya. Kan? Dah sebut anak dia meninggal pun boleh lagi tanya. Nabi macam mana Nabi? Bila kata Nabi tak apa, okey. Macam biasa lah, macam waktu pergi tadilah. Kan? Mana. Nak tengok dulu.
Kan? Orang dah bagi tahu anak dia meninggal, bukan nak tengok jenazah anak dia dulu. Kan? Nah, mana dia? Mana dulu Nabi? Aku nak tengok dulu. Tengok muka Nabi SAW ada, hidup, sempurna, sihat. Dia jawab apa? Dia kata, dengan Nabi ada, maka segala masalah yang lain menjadi kecil. Segala masalah yang lain ni lah, anak meninggal apa semua tu, semua tu jadi small matter lah. Kata. Tak ada apa dah lah. Sebab Nabi SAW selamat. Betul-betul kecintaan mereka pada Nabi SAW. Pagi tadi saya bawa cerita tentang Mus'ab bin Umair dekat radio, dekat IKIM FM. Saya bawakan cerita Mus'ab bin Umair, betapa dia hebat, betapa dia kaya, betapa dia handsome dan sebagainya. Tuan-tuan pun biasa dengar cerita pasal dia. Macam mana dia ada minyak wangi yang hanya dia seorang pakai. Exclusively designed for Mus'ab bin Umair. Kan? Tak ada orang lain pakai minyak wangi jenis tu melainkan dia. Kan? Punya hebat dia tu. Menjadi kegilaan wanita Mekah dengan ketampanan dia, dengan akhlak dia yang baik, dengan kekayaan dia. Complete package lah senang ceritanya. Kan? Kalau nak cerita Mr. Perfect 10 tu, kan? Allah, jauh sangatlah nak banding dengan Mus'ab bin Umair ni. Kan? Mus'ab bin Umair. Tapi tuan-tuan, apa jadi? Bila dia dihantar ke Madinah, jadi duta Islam ke Madinah, lepas tu balik semula ke Mekah, lepas tu berhijrah dengan Nabi SAW, masuk perang Badar, masuk perang Uhud. Perang Uhud, oleh kerana dia bawa panji Islam, dan orang kafir Quraisy memang target dia untuk dia dibunuh. Dan salah satu sebabnya, sebab rupa dia yang ada iras-iras rupa Nabi SAW. Handsome sangat-sangat dia ni, Mus'ab bin Umair ni. Satu lagi sebab mudah dilihat, sebab dia yang pegang panji kan, bendera tu. Dia yang pegang. Jadi memang dia dikejar. Tapi dia sebut, para sahabat yang lain sebut, kata Mus'ab ni pantang. Ada orang nak dekati Nabi saja, mesti dia ada. Mesti dia yang akan mempertahankan Nabi SAW. Dan sampailah dah kena belasah, kena satu tetakan demi satu tetakan kena pada dia sebab nak mempertahankan Nabi SAW. Akhirnya dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia waktu perang Uhud. Dan tuan-tuan yang pergi ziarah makam Uhud memang akan bagi salam kepada beliau. Salah satu daripada nama yang kita sebutkan selain daripada Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Mus'ab ni antaranya. Dan apabila dia dikebumikan, sebelum dia dikebumikan, Nabi SAW tengok jenazah dia, Nabi SAW menangis, tengok wajah dia. Bukan sebab Nabi sedih dia meninggal, tidak. Tapi berpisah kan, sedihlah berpisah dengan seorang sahabat yang sangat baik. Yang Nabi SAW sebutkan, engkau wahai Mus'ab, dulu dekat Mekah, engkau lah orang yang sangat ada segala-galanya kat dunia ni. Tapi bila meninggal, habis. Dia wakafkan semuanya di jalan Allah SWT sampai nyawa dia sekalipun. Kita dengan Nabi SAW agak-agak macam mana? Sekejap je kita dah berasa letih. Nak tunggu semayang isyak pun kadang-kadang kita dah rasa letih sangat dah. Nak tunggu semayang-semayang lain pun macam tu juga. Tanya bila Tok Bilal nak qamat. Apa lambat sangat Tok Bilal ni? Sakit perut ke apa ni? Kita tunggu tengok jam. Tunggu Tok Bilal qamat pun kita komplain. Baru nak tunggu semayang berjemaah pun kita komplain dah. Bukan nak tunggu sehari semalam. Kita begitu. Kita dah berasa letih, kita dah berasa penat. Tawaf, sa'i contohnya orang yang pergi Mekah. Dah rasa letih, dah rasa penat. Kena bandingkan dengan para sahabat Allah. Memang jauh sangat kita. Jadi macam mana kita nak kata kita rindu, sayang sangat pada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, bila kita sebutkan tentang Nabi SAW ni, saya dan tuan-tuan yang biasa pergi umrah ataupun pergi haji, tuan-tuan tengok waktu pergi haji kan, kita dekat Padang Arafah ataupun dekat Mekah lah, dekat Masjid Haram tu sekalipun. Tuan-tuan tengok orang yang tawaf begitu ramai, penuh sangat-sangat. Masjid Haram tu setengah jam sebelum azan dah tutup dah masjidnya. Dah tutup pintu dah. Sebab terlampau ramai sangat orang. Masjid kita kalau setengah jam sebelum azan tutup pintu macam mana kan? Silat-silat tu imam tak boleh masuk. Dia setengah jam sebelum azan setengah jam sebelum azan, bukan setengah jam sebelum sembahyang ni, dah setengah jam sebelum azan pintu tutup dah sebab terlampau penuh sangat orang. Penuh jadi dia terpaksa tutup. Kalau bagi orang masuk lagi memang tak boleh sembahyang lah orang. Jadi terpaksa tutup bagi siapa yang dah masuk aja. Tuan-tuan, kalau kita duduk kat situ, duduk kat depan Kaabah tu, tengok ribuan manusia yang tengah tawaf, ribuan manusia yang sedang sembahyang,
ribuan manusia yang sedang menangis, merintih pada Allah SWT, kita akan rasa kerdil sangat diri kita. Kan? Kita akan rasa kecil sangat kita ni. Bahkan tuan-tuan, dalam ribuan manusia tu kadang-kadang kita nak jumpa kawan kita pun tak boleh. Bukan tak boleh macam ni lah. Kalau Allah Ta'ala temukan, jumpa lah. Tapi kalau kita sengaja nak cari, memang susah lah. Kan? Jumpa kat mana? Jumpa depan Kaabah lah. Dekat tu, dekat Hajar Aswad kita jumpa nanti. Memang pakai tak jumpa lah tuan-tuan. Nak jumpa kat mana yang paling senang? Dekat restoran di Saji, Felda. Tuan-tuan yang biasa pergi umrah tahu dah tu. Kan? Itu tempat yang senang orang Malaysia jumpa. Tuan-tuan, kalau dalam keadaan macam tu, sedangkan orang yang pergi tawaf dekat Kaabah tu cuma 0.000000001% aja daripada orang Islam, pun kita dah rasa kerdil, kita dah rasa bersendirian berbanding dengan jutaan manusia. Isteri kita nak cari kita pun kadang-kadang tak jumpa. Kita nak cari isteri kita pun kadang tak jumpa. Kan? Dah kali kita cakap dengan isteri kita, tak apalah, jumpa kat hotel je lah. Balik masing-masing. Sampai gitu sekali tuan-tuan, punya ramai manusia. Tuan-tuan, boleh tak kita bayangkan dekat padang mahsyar agak-agaknya macam mana? Dekat padang mahsyar, jumlah orang tu confirm lah jauh. Kan? Sebab padang mahsyar ni daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Katakanlah orang Islam saja. Tak payah ceritalah daripada zaman Nabi Adam. Okay, kita ambil umat Nabi SAW saja. Di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam pun berbilion manusia. Daripada bilion manusia tu, agak-agak macam mana kita nak pastikan Nabi SAW boleh kenal kita mana satu? Boleh cam kita ni sebagai umat baginda. Dalam bilion manusia tu. Ini baru berapa ribu manusia yang keliling tawaf dekat Kaabah tu pun kita dah rasa, Allah, kecil sangat aku ni. Nak banding dengan bilion manusia yang dekat padang mahsyar yang tengah kelang kabut dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak harapkan Nabi SAW kenal kita dan iktiraf kita sebagai umat Nabi SAW. Kan? Jadi kita tahulah bahawasanya, ya Allah, jauhnya aku, layak ke aku? Layak ke aku daripada bilion manusia ni tuan-tuan? Kita tengok orang menangis dekat Masjidil Haram. Ada seorang pakcik Pakistan tu kan, menangis sangat-sangat, sujud. Dia tengah sujud tu menangis. Menangis terisak-isak sungguh. Sangat-sangat kuat menangis. Ada orang tanya, kan, cuit saya kan, Ustaz, tengok Ustaz, orang Pakistan menangis kuat betul. Agak-agak Ustaz, dosa apa dia buat katanya? Ada pula cakap macam tu. Agak-agak dosa apa dia buat Ustaz? Ya Allah. Dia memang, kalau kita tengok orang menangis macam tu, sepatutnya kita lagi rasa kesian pada diri kita. Kan? Kita tak mampu macam dia. Katanya. Kita tak mampu macam dia. Kita kesian pada diri aku. Kenapalah aku tak boleh macam ni? Kenapa aku bila pergi Masjid Nabi pun aku lagi suka tengok orang? Kan? Orang ni pegang Skype pula dah. Kan? Tengok pula orang yang penjaga makam tu. Apa garang sangat, bang, relax lah. Kita tengok sana, tengok sini. Kan? Tengok lampu. Apa pasal lampu ni terpadam satu ni? Kan? Kita tengok macam tu kan. Padahal depan makam Nabi SAW. Kan? Atau kita kesian pada diri kita. Kenapa aku tak boleh menangis? Kenapa aku tak boleh menangis dengan begitu hiba, kan? Begitu penuh perasaan, kan? Menginsafi kelemahan aku dan sebagainya. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kita bayangkan pula dekat padang mahsyar, kita nak Nabi SAW kenal kita, kita nak Nabi SAW boleh ambil kita dan kita ni adalah umat baginda. Di tengah jutaan dan bilion manusia Islam tu, kita nak Nabi kenal kita. Mesti banyak dan jauh perjalanan kita. Banyak lagi benda kita kena buat. Dan salah satu yang Nabi SAW dah bagi tahu tadi, hidupkan sunnah Nabi SAW. Sunnah bukan semata-mata sunnah yang tak wajib. Sunnah yang wajib sekali sama-sama. Semuanya kita hidupkan belaka. Kan? Dalam kehidupan kita seharian. Dan disebutkan, anta ma'aman ahbabta, Nabi SAW beritahu, kau akan bersama dengan orang yang kau sayang. Yang mudah-mudahan dekat akhirat nanti, kita dapat bersama dengan Nabi SAW, berkat kasih sayang kita pada Nabi SAW, sayang kita pada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan dekat masjid kita ni pada malam ini, kita duduk berkumpul pada malam ini, tuan-tuan berkumpul malam tadi dan sebagainya. Mudah-mudahan itu sebagai salah satu daripada tanda kecintaan kita kepada Nabi SAW, dan juga salah satu cara untuk kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan kita tahu takkan cukup, memang tak cukup. Kita perlu macam-macam lagi cara
untuk menambahkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi SAW, untuk menjadikan Nabi SAW hayyun fi qulubina, hidup di dalam hati-hati kita, untuk menjadikan betul-betul kita rasa keberadaan Nabi SAW sama dengan kita. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir, disebutkan tentang seseorang yang tidak merasai Nabi SAW memiliki kekuasaan ke atas dia. Kekuasaan ni maksudnya dengan arti kata wilayah, maknanya ada say pada kita, maka orang itu sebenarnya tidak sempurna imannya. Sebab kita takkan beriman seseorang ataupun takkan sempurna iman seseorang sampailah Nabi SAW, Rasulullah itu lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Diri kita ni pun kita letak tepi kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dengan berkat kasih sayang kita itu, Allah Ta'ala perkenankan untuk kita bersama dengan Nabi SAW di padang mahsyar nanti, dapat minum daripada telaga baginda SAW, dan dapat masuk ke dalam syurga bersama-sama dengan baginda SAW dengan syafaat daripada baginda SAW. Secukuplah setakat itu untuk malam ini. Mudah-mudahan kita makin bertambah sayang, bertambah rindu, bertambah kasih cinta kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cabut nyawa kita nanti dalam keadaan kita betul-betul sayang pada Nabi SAW. Biarlah Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan kasih sayang kita kepada Nabi SAW yang berada di tahap yang kemuncaknya. Biarlah kita mati tu dalam keadaan memang kita paling cinta Nabi SAW. Mudah-mudahan nanti bila kita mati macam tu, kita dibangkitkan pun dengan kecintaan pada Nabi SAW, maka dapatlah bersama dengan baginda SAW. Doalah selalu macam tu. Mudah-mudahan cinta kita bukan hanya di mulut, tapi betul-betul terbit daripada hati yang ikhlas, hati nurani kita, dan akan terzahir pada perbuatan jasmani kita yang mencintai Nabi SAW. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana, qarabatin lana fi dinina wa ahlil qadri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama, nahza bil khair nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un akir rabbi ridha minkal ayun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rasulul manun, waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.